Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, pagi ini saya nak mengajak kita merenungi bersama-sama satu surah yang sangat istimewa, namanya surah Wal Asr. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang bermaksud, demi masa sungguhnya manusia itu dalam kerugian, melainkan golongan yang beriman kepada Allah dan beramal salih dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Surah ni untuk tuan-tuan adalah surah Makkiyah, berarti surah yang diturunkan Allah SWT sebelum Nabi berhijrah ke Mekah, surah berhijrah ke Madinah. Jadi pattern surah Makkiyah ni lebih kepada gesaan untuk manusia agar beriman kepada Allah SWT. Beza daripada format surah Madaniyah yang turun selepas Nabi berhijrah dan keadaan umat Islam sudah menjadi berbeza keadaannya. Keadaan mereka jadi lebih baik dari sudut adanya institusi kenegaraan, adanya aspek hukum hakam yang ditekankan, jihad dan sebagainya. Jadi surah Al-Asr ni adalah satu firman Allah SWT, satu surah yang sangat penting kerana ia mengingatkan kita kepada kepentingan menghargai masa. Kita lihat ya, dalam hidup ini Allah SWT menjadikan waktu sembahyang itu mempunyai detik-detik waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Contohnya sembahyang zuhur pukul 1.21, sembahyang asar pukul 4.43. Kenapa tak digenapkan 1.30, 4.40, pukul 5 dan sebagainya? Ini menunjukkan kepada kita betapa detik ini sangat penting dalam hidup untuk dihargai. Itu juga kalau kita pergi ke negara maju, kita menaiki kereta api laju kan, kita lihat waktu perjalanan 1.29, 8.33. Ini adalah satu benda yang menarik untuk kita fikirkan, kerana bukannya 1 minit, bukannya 5 minit, tapi 1 saat sangat besar nilai di sisi Allah SWT. Kata para ulama tafsir daripada riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa surah ini Allah bersumpah dengan masa. Setengah para ulama yang memberitahu kepada kita wal asr ni berarti warabbil asr, Tuhan masa. Ada perkataan Rabb yang dimahzufkan, yang dihazafkan, yang digugurkan kerana memadailah untuk disebut masa sahaja. Ini satu pendekatan dari sudut bahasa Arab. Jadi kata para ulama tafsir, contohnya dalam tafsir Al-Jalain, Allah telah memberitahu kepada kita tentang manusia ni dalam kerugian. Semua orang dalam kerugian. Al-insan, alif lam di awal ni dipanggil satu ahdiyah yang merujuk kepada kesemua manusia dalam kerugian, kecualilah mereka yang beriman. Itu yang pertama. Beramal saleh yang kedua. Berpesan-pesan dengan kebenaran dan pesan-pesan dengan kesabaran. Jadi Allah SWT memberitahu kepada manusia keseluruhannya bahawa semua orang dalam kerugian. Dan masa ni kata Muhammad Abduh, Allah SWT bersumpah dengan asar, demi masa. Salah satu maksud masa ni waktu asar. Kerana asar ni biasanya orang-orang Arab, kata Muhammad Abduh, mereka lalai bersembang-sembang, bercerita, duduk. Umpamanya kita duduk di kedai kopi lepas penat bekerja, maka selepas duduk bersembang-sembang, akhirnya tercerita tentang aib orang, kekurangan orang, mengumpat dan sebagainya. Maka itu sebab Allah memberitahu kita demi waktu asar. Salah satu tafsiran oleh para ulama. Jadi waktu ini patutnya dihargai, janganlah dibazirkan duduk bersembang perkara-perkara yang menyebabkan kita berdosa di sisi Allah SWT. Mungkin ada benarnya, kerana kita pada hari ini pun lepas waktu bekerja duduk di kedai kopi, bersembang, bercerita, mengupdatekan perkembangan. Kadang-kadang terjebak ataupun terjerumus tanpa kita sengajakan dalam perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Jadi Allah Taala beritahu kepada kita penekanan waktu asar ni agar diisi dengan ketaatan. Walaupun kita penat macam mana pun, pastikan kita melakukan perkara yang beri kebaikan dunia ataupun akhirat kita, dunia dan akhirat kita. Lagi muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, manusia kesemuanya dalam kerugian. Lalu Allah berikan istisna, iaitu pengecualian, iaitu orang yang beriman, beramal saleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Kata para ulama tafsir, contohnya tafsir Al-Baghawi, maksud berpesan-pesan dengan kebenaran ini, satu riwayat daripada Al-Hasan, daripada Qatadah, ia merujuk kepada pesan dengan Quran, ingatkan dengan Quran. Kita ada peluang balik ke rumah, jangan tidur pada satu malam, melainkan baca Quran dan menyampaikan isi Quran kepada keluarga. Buat usrah, ambil satu kitab terjemahan Quran, baca dan cuba fahami.
Kalau ada kitab tafsir lagi baik. Saya nak cadangkan tuan-tuan untuk memiliki tafsir Ibnu Katsir. Di Telaga Biru kami ada jual tafsir Ibnu Katsir ni pada harga yang sangat baik. Milikilah kitab ini pada harga RM510 saja, harga asalnya RM1000. Mudah-mudahan kita boleh miliki di rumah dan memahami kalamullah. Tak ada satu nikmat lebih hebat dari hidup memahami kalamullah. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, tawassaw bis sabr ini merujuk kepada hubungan dengan manusia. Kerana bila mengingatkan manusia perlu kesabaran. Nak kejut anak subuh pun perlu kesabaran. Nak cakap pada suami satu benda yang kita tak puas hati pun kena kesabaran. Nak sampaikan hajat kita kepada isteri pun kena ada kebijaksanaan, ada kesabaran, ada waktu yang sesuai. Tak boleh kita gelojoh untuk sampaikan satu hajat. Ini maksud Allah SWT kehendaki, kata para ulama tafsir. Itu sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, memandang kepada pentingnya surah ini untuk diamalkan dalam hidup, maka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in telah menjadikan dia satu sunnah. Kata Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni dan tafsirnya, tafsir, bahawa para sahabat mereka mengambil pendekatan lepas bersembang-sembang, bercerita atau apa saja bentuk pertemuan yang diadakan, diakhiri dengan surah Wal Asr dan juga tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, kan. Jadi disebut dalam hadis yang sahih, siapa yang baca tasbih kafarah ni, setiap dosa yang dilakukan sepanjang majlis itu berlangsung akan diampunkan oleh Allah. Jadi ditambah pula dengan surah Wal Asr ni satu motivasi untuk setiap yang hadir supaya menghargai waktu. Kerana bila orang bukan Islam mengatakan masa itu emas, datang seorang mujahid Islam yang terkemuka, Hasan Al-Banna, beliau berkata masa itu adalah kehidupan sebenarnya. Kerana satu detik yang anda bazirkan, ia berlalu pergi, tidak ada peluang untuk dikembalikan semula. Kata Hasan Basri, sebenarnya setiap petang ada malaikat yang menyeru, ya bani Adam, innaka majmu'atun al-ayyam, in zahaba ba'duk in zahaba yawmun zahaba ba'duk, wal ayyamu idza dhahabat ila yaumil qiyamati lan ta'ud. Hai manusia, sebenarnya kamu adalah perhimpunan hari-hari dalam hidup. Satu hari yang berlalu, maka tidak akan ada gantinya semula. Dan hari yang telah pergi tidak sama dengan hari yang akan datang. Hari ini hari Selasa, tak sama dengan Selasa yang lalu, tak sama Selasa dalam Ramadan yang lalu, tak sama dengan Selasa yang akan datang. Isi dia dengan sebaik-baiknya. Jadi pesan Allah kat sini, beriman, beramal saleh, berpesan-pesan dengan Quran, dengan hadis, dengan wahyu Allah, dan juga pesan-pesan dengan manusia ni, mengingatkan kepada perkara-perkara tentang kebaikan dengan penuh kesabaran dan penuh hikmah. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan dapat amalkan surah yang pendek ni. Hanya 3 ayat saja, tapi maksudnya mencakupi keperluan dunia dan akhirat kita. Ingat, setiap orang yang mati di akhirat akan menyesal satu detik yang dibazirkan di dunia yang tidak akan dapat recoup balik semula. Hingga bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.